Video tutorial kali ini kita akan lihat bagaimana untuk membina game dalam Microbit dengan menggunakan MakeCode. Jadi kita pergi ke Let's Code. Okay, kemudian pergi ke MakeCode Editor. Di sini ada tutorial, live coding, game. Ini adalah tutorial dan contoh lain lah. So hari ini kita akan fokus pada projek kita hari ini, iaitu Space Invader atau pendaluk angkasa. Maka kita akan new project. So saya akan bagi nama Space Invader. Create. Okay, sebelum pergi jauh, saya nak terang sedikit berkaitan dengan sprite. Okay, sprite ni adalah bentuk atau LED atau grafik yang bergerak atas game. So kita akan bina roket pada kedudukan 2, 4. Okay, macam mana untuk dapat 24 ni? Kalau kita tengok daripada atas ni, semua dia ada 25 LED. Okay, ada 25 LED. Cara nak menentukan kedudukan sesuatu LED adalah kita akan tengok daripada atas sebelah kiri, start dengan 0, 1, 2, 3 dan 4. Ini adalah X. Okay, ini adalah X. Bila kita baca daripada atas ke bawah, 0, 1, 2, 3 dan 4 ini adalah Y. Jadi dalam coding nanti kita akan banyak menggunakan X, Y sebagai rujukan. Jadi dan musuhnya kita akan bermula daripada atas. Okay, secara rawak maksudnya dia akan keluar daripada 0 atau daripada 2 atau daripada 3 secara rawak. X adalah rawak. So random lah dalam bahasa Inggerisnya. Dan Y dia adalah 0. Sebab ini adalah 0 kalau kita baca untuk nilai Y. Kemudian peluru pula akan keluar daripada roket. So peluru rujukan dia adalah peluru. Kita akan guna X dan Y roket. So yang ni perkara-perkara yang kita perlu buat dahulu sebelum kita nak letak syarat-syarat yang lain. Okay, saya ulang balik. Roket kita akan start pada 2, 4. Musuh daripada atas, X tu secara rawak, Y 0, peluru, X dan Y roket sebagai rujukan dia. Okay, baik. So mula kita akan pergi ke game. Kita akan pilih set score dahulu, 0. Okay. Kemudian kita akan buat sprite pada 2 dan 4. Okay, jadi kita akan make a variable. Kita akan wujudkan roket. Okay. Jadi kita akan ambil blok set rocket to 0. Kita akan create sprite add. Okay. So kalau kita tengok kat sini, dia akan menyala di tengah-tengah. Okay. Sebab kedudukan dia adalah X dan Y dia adalah 2. Kita nak yang ni adalah 4. Maka kita akan tukar nilai ni 4. Maka LED
Okay. Dah pada kedudukan 2 dan 4. Secara ringkasnya, set rocket to create sprite ni adalah kita setkan titik ni atau LED pada 2 part ni adalah sprite, benda yang akan kita gerak ke kiri dan ke kanan nanti. Okey. Jadi kalau kita nak gerak ke kiri dan ke kanan, okey, contohnya lah ke kiri dan ke kanan menggunakan button A dan juga button B. Maka kita akan buat beginilah. Kalau kita nak gerak ke sini, so kita minus lah, sebab sekarang ni kedudukan dia adalah berada di nombor 2 dan 4. Jadi kita nak gerakkan dia secara kita guna dekat X untuk gerakkan dia, maka kita akan belah sini minus, sini akan jadi plus. So button B plus 1, button A minus 1. Okey, jadi kita pergi ke kategori bahagian input. Kita akan keluarkan 2 sebab satu button A, satu button B. So yang tukar pada B. Kita akan pergi ke game, cari sprite, change. Okay. So sprite ni tukar kepada rocket dan yang ni tukar kepada negatif 1. Dan kita boleh copy ni, klik sini sampai dia jadi blok tu jadi kuning outline dia. Klik mouse sebelah kanan, kemudian duplicate. Kita boleh pindah sini. Macam tu. So, kita kecilkan sikit. Okey, kalau yang ni negatif, yang ni akan positif 1 lah. Okey, macam tu. So, apa berlaku adalah bila kita tekan button A, dia akan ke kiri. Dan bila kita tekan button B, dia akan ke kanan. So, roket tu dah bersedialah untuk bergerak ke kiri ke kanan. Seterusnya kita akan bina peluru. So, kita akan pergi variable, create peluru untuk kita tembak. Pergi ke input, ambil button. So, kita akan guna button A plus B. So, variable set peluru. Seperti yang kita bincang di awal video, kita nak peluru tu keluar daripada roket. So, kita akan create sprite X. Okey, yang ni dia akan pada X2 dan Y2. Tak nak. Kita nak dia daripada roket. Maka kita akan pergi ke sprite X. Okey, masuk kat sini dan copy yang ni, masuk yang ni ke sini. Sprite ni tukar pada roket sebagai rujukan, yang ni kepada roket dan yang ni kita guna Y. Maka bila kita tekan button A dan B, peluru akan keluar daripada roket. Kemudian kita akan bezakan peluru dengan roket, maka kita akan guna sprite change. Okey, klik ni, taruh sini. Sprite tukar pada peluru X. Kita akan tukar pada brightness. So, brightness tu kita akan pilih dalam 80 lah. Macam tu. Okey, sekarang ni kita nak peluru keluar daripada roket daripada bawah ke atas. So, kita akan guna Y. Kita akan guna Y. Kalau Y start daripada 4, nak ke atas ke kosong, maka dia kena tolak 1. So, kita akan ubah LED tu tolak 1. Dan dia keluar 4 kali. Maka kita akan guna arahan loop repeat 4 time. Kat sini. Lepas tu kita pilih
sprite change. Okay, sebab kita nak tukar kedudukan dia adalah daripada peluru tukar menggunakan Y, sebab kita bincang tadi Y, so negatif 1. Okay, macam tu. Sekarang ni kita kena bagi masa sikit pada peluru tu supaya dia tak laju sangat, tak pelan sangat. Maka kita pergi bahagian basic, cari pulse. Okay, kita akan letak dalam 150. Okay, so 150 macam tu. Okay, cuba kita tengok kalau kita tekan button A plus B apa jadi sekarang. Nampak? Tetapi perhatikan di situ, bila dia keluar dia masih menyala. Okay. Jadi kita perlu buat something kat sini. Bila dia sentuh di Y sama dengan 0, dia akan terpadam. Arahan logik if okay, kita nak buat if peluru, so kita ada syarat, kita akan guna comparison. Okay, ambil yang mana yang ni. Kemudian kita akan pergi ke game, ambil sprite, masukkan dalam ni. So peluru bila dia pada Y, kita akan gunakan yang ni lah. Bila dia lebih kecil dan besar. Okay, maksudnya kalau dia lebih kecil pada 0 atau sama dengan 0, dia akan kita buat apa? So kat case dalam ni kita delete dia lah. So kita boleh delete kat sini. So ini kita test pula. Apa jadi? Okay, so kalau saya tekan button B ke kiri ke kanan dan saya tembak, so dia punya peluru dah delete. Okay, so roket dengan peluru ni nampaknya sudah bersedia. Sekarang kita akan create musuh. So awal tadi dia ada on start dengan forever, so kita ambil forever ni, kita letak kat tepi ni pun boleh, tak kat bawah pun boleh. So saya nak letak kat bawah lah senang. Okay, tarik ke bawah sikit. So sekarang ni kita akan create musuh. So pergi dekat make variable musuh. Jadi macam roket dan peluru kita kena create dia. So set musuh, create dia kat mana? Okay, tadi kita dah bincang, kita nak dia keluar daripada X secara random. So kita akan letakkan random. Okay, pick a random 0 to 10. 4. Pada Y kita nak dia keluar daripada 0 lah. Okay, 0. Seterusnya, kalau awak tengok dia keluar tapi dia tak turun ke bawah. Okay, kita akan buat sesuatu lah. Tapi sebelum tu kita akan tukarkan kecerahan dia. Change musuh. Kalau peluru tadi 80. So yang ni kita bagi terang sikit lah. Kita tukar pada 150. Okay, pilih loop. Kita akan guna sprite change. Yang ni musuh. Yang ni kita akan guna Y by 1 lah, sebab dia daripada atas ke bawah. So nampak sangat laju kan. Jadi kita akan letak masa sikit. So musuh ni kita akan guna pause lama sikit lah. Contohnya kita guna dalam 500. Okay, kalau dapati musuh dah perlahan daripada atas. Okay, tapi waktu dia keluar pada secara random tu tak nampak sangat laju sangat. So kita kena tambah lagi satu pause kat atas ni. Okay, so yang ni jadi kita jadikan dia 200 lah.
Okay, sekarang ni kita akan tambah logik jika dia bersentuh kat bawah. So kita akan pergi ke is touching edge. Okay, jika musuh menyentuh edge, kita delete je lah. So delete musuh. Tengok dia dah hilang kan. Maka kita betul lah tu. Maka sekarang kita akan letakkan syarat-syarat untuk dia berfungsi. Setakat ni kalau buat apa-apa pun dia takkan ada skor, takkan ada efek pada roket, pada musuh. Maka sekarang ni kita nak yang pertama sekali bila roket bersentuh dengan musuh. So kita akan buat if statement dalam repeat. Okay, sekarang ni kita pergi cari is touching, is sprite touching. Sini musuh sentuh siapa? Mestilah roket. So kita masuk roket. Apa yang berlaku? Of course lah kita akan game over. Gitu. Itu apabila roket bersentuhan dengan musuh. Sekarang ni kita nak buat peluru pula. Okay, peluru kita akan tambah bahagian bawah ni. Okay, apa yang kita nak sama macam tadi is sprite touching. Yes. Jika peluru sentuh, kita akan guna musuh. Okay, pergi kat variable musuh. Kita nak apa? Kita nak dapat markah lah. So kita akan pergi change score by 1. Lepas tu kita akan delete peluru dan musuh. Kita delete atau tidak, dia akan terus markah dapat, tapi dia akan teruskan dia punya kod yang sebelum ni. So kita kena delete dulu. Yang ni kita delete, kita akan delete peluru. Kemudian duplicate, kita akan delete musuh. Kita dah siap, maka kita bolehlah main. Baiklah, sekarang kita akan uji coding kita dengan simulator yang disediakan. Okay, ingat button A plus B ni adalah button restart untuk program. So B untuk kanan, A plus B untuk tembak. Okay, dan A adalah untuk ke kiri. So kita kena okay. Andai kata kalau kapal musuh kena kapal kita, kita akan game over. Dan selepas itu dia akan tunjukkan skor yang kita dapat. Okay, mari kita tengok apa skor kita. Game over, then skor 5. Okay, itu saja untuk video tutorial kali ini. Jumpa lagi dengan video tutorial yang akan datang. Sekian. Bye.